Simpang Renggam, Johor Darul Takzim. Bersamamu kali ini mengisahkan pasangan suami isteri dan keluarga yang baru saja memeluk Islam kira-kira 4 bulan yang lalu. Sarawanan Apamah atau nama Islamnya Muhammad Manan Sarawanan Abdullah, 54 tahun, dan isterinya Mokanaswari Mohan atau Maimunah Mokanaswari Abdullah, 43 tahun. Anaknya Mitilan Sarawan atau Muhammad Ryan Mitilan, 11 tahun, dan datuknya Mohan Marimutu atau nama Islamnya Muhammad Johan Abdullah, 68 tahun. Mereka sudah mula belajar untuk mendalami agama Islam. Terbuka hati pasal Ryan anak saya. Dia selalu pergi sekolah, dia balik. Dia cakap dengan mak dia lah. Dia nak masuk Islam. Dia ajak kita. Habis kita pun beritahu, tengoklah dulu. Habis isteri saya cakap beritahu saya, Ryan selalu boleh sekolah, dia masuk Islam. Pasal dia segan dengan saya nak cakap. Dia cakap dengan mak dia. Dia tak cakap mak masuk Islam. Dia cakap, mak saya nak masuk Islam. Saya nak masuk Islam. So memang dari dekat 2-3 tahun dia cakap macam tu. Dan hati saya pun terfikir. Dan kita, sebelum saya convert, saya ada pergi kursus dekat Ukhuwah. Saya pergi tengok cara dia orang. Tenang, bila kita pergi sana je, macam nothing to fikir. Tenang hati, aman. And then after 2 weeks tu, saya sendiri cakap, mak, saya nak masuk Islam. It's up to you whether you nak ke tak nak. Habis saya pun dulu fikir-fikir, saya cakap boleh. Tapi nak masuk, kita masuk sekali. Dia suruh. Kalau dia suruh, tak boleh lah. Itu pasal anak saya. Dia seorang tak boleh. Kalau masuk, kita masuk semua. Terus kita masuk lah. Saya mimpi bang saja. Macam orang bang dekat masjid. Tu saya mimpi. Lepas Ryan cakap lah. Lepas 3 hari, saya ada dengar bang bunyi bang dekat masjid. Tapi tak tahulah masjid mana. Saya pun cakap dengan Mona, gini. Saya pun buka hati lah masuk Islam. Memang baik, tak ada fikiran banyak. Macam dulu masa saya agama Hindu, saya fikir banyak, besok nak buat apa. Ini tak ada. Macam senang lah, tak ada fikir banyak. Macam saya nak ingat buat apa, itu memang jadi. Macam saya nak jual kelapa, memang jadi. Macam saya nak jual ikan, memang orang beli. Tak ada apa-apalah. Sejak memeluk Islam, keluarga ini mendapat sokongan daripada masyarakat setempat dan penduduk kampung. Begitu juga dengan Qariah Masjid yang sama-sama memberi tujuh ajar kepada keluarga mu'alaf ini. Biasa saya belajar agama, lepas saya masuk Islam. Sebelum saya masuk Islam, saya sudah pergi belajar agama. Kelas saya lah. Lepas belajar, tak belajar banyak, sikit-sikit dulu dia kasih ajar macam mana ambil air wuduk, sembahyang macam mana, ada orang kasih ajar. Lepas tu saya pergi masjid, imam, macam imam semua ajar saya lah. Tapi macam dia beritahu sembahyang tu mustahak, 5 waktu. Kalau you ada kerja, itu tak ada masalah. Janji 5 waktu subuh tu mustahak, maghrib, isya tu mustahak. Yang macam biasa ada sembahyang, tak ada masjid tempat lain, kita boleh pergi. Saya pergi tempat lain lah. Terdekat tempat saya kerja, saya pergi. Tapi subuh sini saya selalu pergi lah. Subuh, maghrib. Tapi setakat ni saya tak ada kerja sini, saya pergi masjid. Isya ke Zuhur ke semua saya pergi. Alhamdulillah, buat masa ni daripada dia mula masuk Islam, jadi kita dan rakan-rakan saya, Qariah saya, sama-sama membantulah. Beliau ni, Muhammad Manan ni, alhamdulillah apa yang kita tunjukkan dia mengikutlah. Termasuklah ya, isteri beliau, dan kemudian tu bapa mentua beliau pun alhamdulillah mengikuti masuk Islam lah. Alhamdulillah diorang memang sentiasa ke masjid lah, maghrib, isyak, subuh, zuhur. Kalau dia tak ada kelas, kita orang bantulah. Macam anak dia, saya ajalah macam-macam mengaji, bermula daripada mengaji lah. Apa yang mendukacitakan, 4 orang dalam keluarga ini berada dalam kesihatan yang tidak mengizinkan. Bagai jatuh ditimpa tangga. Seorang demi seorang diduga dengan masalah kesihatan yang memerlukan rawatan yang berlainan. Namun mereka amat bersyukur
Rezeki mereka semakin dimurahkan Allah apabila memeluk Islam. Memang terus jatuh terus. Sampai dekat rumah pun tak ada makan. Jatuh makan. First belum, masa tu belum konvoi lagi. Memang susah sikit lah. Sampai ada 2-3 hari kita tak makan. Alam pun macam dah kurus. Tapi ada juga lah orang bantu kita. Then after I convert to Islam, alhamdulillah. Memang rezeki makan tu tak pernah kosong. Walaupun beras ada, tetap ada. Tapi taklah macam sampai kita kepeluran, tak pernah ada. Lepas saya masuk Islam, lagi saya sudah sakit, ada orang tolong saya. Kira orang kampung, semua tolong saya. Datang rumah, bagi barang-barang, makan, semua ada. Tak ada macam itulah. Jadi ada sikit-sikit orang tolong lah. Tapi saya pun kerja jugalah. Cari makan. Saya pun tak harap dia orang kan. Kewangan keluarga ini mula goyah apabila tunjang keluarga mereka tidak lagi mampu untuk mencari rezeki. Beberapa bulan lalu, Manan ditimpa kecelakaan di tempat kerja. Sejak itu jugalah tiada pendapatan tetap diperolehi mereka. Namun, Manan tidak pernah berdiam diri. Saya sebelum ni tak ada. Sekarang ni adalah sakit kaki. Sampai dekat pinggangan saya jatuh. Mula sakit, saya kerja tolak buah kelapa sawit. Bila masa saya tolak kelapa sawit tu, tanah gambut, hujan dah berhenti, kira memang tanah gambut, air turun. Saya tolak dengan kereta-kereta dan kaki-kaki masuk dalam tanah gambut. Saya jatuh dengan kereta-kereta semua. Lepas tu kaki kena kaki lah. Bukan tak boleh buat kerja, tak boleh buat kerja berat. Setakat duduk macam ginilah, niaga ke apa sikit-sikit, pendapatan teruk lah, paling teruk. Saya pun selalu tak boleh minta dengan Haji Rahim. Saya pun ada kemanusiaan. Saya pun tak macam saya buatlah, ada apa kalau ada duit. Ada makan-makan lah. Muhammad Johan Abdullah diduga dengan masalah kesihatan apabila turut sama mengalami kecelakaan di tempat kerja. 2 kali pembedahan telah dilakukan, tetapi implan yang dipasang rosak akibat terjatuh. Pembedahan ketiga perlu dilakukan secepat mungkin, namun disebabkan kos pembedahan yang tinggi, mereka tidak lagi mampu untuk menanggungnya. Jatuh ni semasa saya kerja sebagai pegawai security di Desa Cemerlang, Johor. So terpaksa lah saya kena cek tangki atas, seal dia. Terpaksa naik tangga besi yang dekat tangki tu. Jatuh. Around say 8 kaki lah jatuh. Hentak sampai peluang pinggang saya, pelvic, atas besi palang tepi kan. Jatuh. Tapi jatuh tu saya rasa macam biasa je lah. Saya bangun, kerja balik lah. So lama-kelamaan dekat setahun lebih saya rasa sakit. Ni lepas implan yang sekarang saya nak buat sekarang ni, kos dia tinggi. So doktor pun, pakar pun cakap boleh buat. Pasal my cost was around between 25 to 30. Dia doktor punya anggaran. Tapi tetap 25 lah. So, apa boleh buat? Saya nak kumpul duit, berapa lama nak ambil lagi? So, saya pun nak kerja juga. Kerja boleh buat. Tapi kerja saya lah, ringan kerja lah. Guard, kerja. Tapi tak berapa lama saya nak tunggu. Dah bertahun-tahun duduk rumah aje. Tanpa pendapatan tetap, Maimunah perlu mencari jalan keluar bagi membantu suaminya mencari rezeki. Dengan bakat memasak yang ada, dapatlah sedikit sebanyak menampung perbelanjaan harian mereka. Namun, ia ibarat kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Kita tertekan bila minyak. Lepas tu kadang-kadang appointment awak ayah tu dia kena awal, kena berada di hospital before 6:30, 7 sebab nak ambil darah. So kita akan pergi awal. Macam esok ini hari kita pergi, misal kata kalau tak ada duit dekat tangan, kita akan tidur dekat parking hospital tu.
Tika tilam, Tika bantal, tidur kat situ. Pagi direct jalan pergi exercise sana. Saya memang follow up dia punya check up lah. Setiap bulan saya mesti mau pergi. Sebab first dia orang cakap 8,000. Dan last check up bulan 11 saya pergi, tiba-tiba cakap 25,000. So dia kata maybe below like 25 lah. Tapi saya kata jangan cakap RM20, RM2 pun saya tak mampu. So dia cakap tak apa, nanti kita akan arrange something. Tapi operation tu memang harga dia macam tu. Kita pun terkejut. First saya cakap saya tak nak buat operation dah. Tapi saya cakap kalau dia tak buat operation, dia tak boleh jalan. Dia tetap dengan kursi roda dia selama-lamanya sampai dia tak ada. Yang nak macam tu. Dia kata kita dah macam ni, macam mana nak cari 25. Tapi saya cakap satu je. That time we already convert, I just tell him. Then I will pray to Allah. Allah will do something for us. Maimunah dan suami tidak hanya melakukan satu pekerjaan, malah apa sahaja yang boleh mendatangkan rezeki yang halal mereka akan usahakan. Kerana kesihatan keduanya yang tidak mengizinkan, mereka perlu bekerja keras. Saya ada buat COD. Kadang-kadang orang kata, Kak, akak boleh buat tak masakan India kari ayam? Saya boleh. Nanti you datang ambil. Saya cakap, macam time-time raya ni dapatlah rezeki sikit nak jual muruku dengan kuih bunga ros. Kalau masa sekarang baru abang sembuh, dah boleh bawa kereta tu, kita jual sayur kampung, then jual kelapa. Atau kadang-kadang orang, saya nak pergi simpang, orang Sultan, orang macam pekerja asing tu, kita bawa dari situ adalah sikit-sikit pencarian makan kita kat situ. Muhammad Ryan Mitilan, 11 tahun, anak tunggal pasangan ini. Ryan baru saja disahkan mengidap penyakit autisma ringan dan ADHD sejak setahun lalu. Wakil Sekolah Kebangsaan Bukit Kenangan, tempat Ryan menuntut ilmu, seringkali menziarahi keluarga ini. Perkembangan dia sangat bagus dalam subjek teras seperti pengurusan diri, psikomotor halus, kasar dia memang sangat bagus. Cuma dia ada sedikit saja dalam masalah subjek teras seperti matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun setelah kami mengenal pasti masalah seperti less focus tu, kami adakan latihan seperti didik hibur, permainan, murid lebih terangsang. Beliau lebih terangsang kaedah seperti itu dan beliau lebih fokus dan nampak perkembangan dia semakin positif dan nampak dia lebih maju sedikitlah dalam subjek-subjek yang sebelum ni dia lemah. Keluarga ini menerima kunjungan daripada sebuah pertubuhan bukan kerajaan, NGO, Humanitarian Care Malaysia atau MyCare. Pelbagai barangan keperluan harian dibawa dan mereka melakukan sedikit keceriaan kepada rumah sewa keluarga ini. Alhamdulillah, pada hari ini MyCare melalui MyCare Prihatin datang ke rumah Encik Manan untuk menyampaikanlah sumbangan berbentuk barang keperluan harian dan kami juga membawa peralatan atau perabotlah untuk keperluan keluarga Encik Manan. Sekeluarga seperti katil, ampayan dan juga tikar getah dan juga berupa peti ais dan juga mesin basuh. So alhamdulillah melalui MyCare Prihatin kami memfokuskan kepada masyarakat tempatanlah yang memerlukan bantuan dan kami mengharapkan mereka dapat terus istiqamah dengan ajaran agama Islam dan dapat mengamalkan kehidupan masyarakat Muslim seperti yang diajar dalam kelas-kelas yang mereka ikuti selalu. Tidak pernah melepaskan peluang untuk sama-sama mendekati keluarga bersamamu. Pengarah syarikat Faiza Sendian Berhad, Hajah Faiza Bawumi Said Ahmad, berbesar hati turun padang menyantuni mereka. Hajah Faiza turut membawa pelbagai barangan keluaran syarikat Faiza untuk diberikan kepada keluarga ini. Ini semua sekali produk Faiza. Daripada beras sampai rempah sampai mi, kecap, tepung semua kita ada. Mi,
tom yum, sup, goreng, semua kita ada. Lepas tu yang terbaru ni, ini tomato sauce dan ini chili sauce. Ini produk yang terbaru kita buatlah. Sebab saya suka buat barang yang halal untuk orang Islam makan. Daripada tahun 1968. Saya start 68 start buat rempah dulu. Rempah dulu 10 sen, sekarang dah RM1. Dulu baru 10 sen. Zaman dulu kan. Tu lepas rempah barulah kita buat yang lain-lain. Mula-mula rempah kari ikan, kari daging, lepas tu kurma, lepas tu biryani, lepas tu bukhari. Bikin nasi bukhari, bikin lauk bukhari, boleh guna rempah bukhari untuk masak kicap pun boleh. Lepas tu ini yang terbaru lah, chili sauce. Sebelum tu tak ada sauce. Sebelum tu ada tapi saya buat sendiri giling. Pakai lada bu. Dulu lada hidup tu, lada basah. Murah dulu. 1 kilo baru RM1.80, RM2. Sekarang berbelas ringgit, mana boleh buat. Tak boleh. Dulu saya pakai tomato buah, udang kering dengan lada. Tu sedap. Dan gula dan garam lah. Buat. Ini sumbangan daripada Syarikat Faizah. Dia cash lah untuk ukur penaya. Okay, sama. Mudah-mudahan Allah bagi bahagia, bagi tetapkan iman, mati dalam husnul khatimah. Kita semua berdoa pada Allah kita mati dalam husnul khatimah. Dia mustahak. Rezeki keluarga ini terbuka luas apabila menerima jemputan untuk membeli barangan keperluan harian daripada insan berhati mulia, Linda Abdul Rahman. Menurut Maimunah, inilah kali pertama dia berbelanja besar seperti ini. Apabila ditanya kepada anak pasangan ini mengenai makanan yang diinginkan, dia hanya mendambakan nasi ayam penyet, bukanlah makanan yang mewah. Terima kasih kepada restoran nasi ayam Haji Ali kerana sudi memenuhi impian anak syurga ini. Rezeki kita memang terbuka. Saya pun rasa banyak bersyukur. Memang yang tak tersangka saya boleh masuk bersamamu dan tak sangka boleh terpilih sebab apa? Mungkin ada lagi yang lebih ramai yang susah daripada saya, tapi ini saya anggap sebagai satu kurniaan dari Allah dengan satu rezeki dari Allah juga. Saya betul-betul mengucapkan ribuan terima kasih. Saya berdoakan agar mereka semua dikurniakan kesihatan yang baik dan dilimpah rezeki yang sangat banyak. Semoga dia orang happy with their family. Kepada penonton bersamamu yang ingin berkongsi rezeki untuk keluarga ini, boleh lawati Facebook bersamamu untuk maklumat lanjut. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalanan